أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita ulang kaji satu bab baru, iaitu bab al-istibra'. Bab al-istibra'. Apa makna al-istibra'? Lughatan talabul bara'ati wa hiya khassatun lil milkil yamin wa amal 'iddatu fa hiya lizawjah. Al-istibra' bermakna sin wa ta dalam perkataan al-istibra' untuk talab. Jadi al-istibra' bermakna talabul bara'ah. Memohon, menuntut untuk bara'ah, kosongkan rahim. Itu makna al-istibra'. Menuntut mengosongkan rahim daripada benih lelaki lama. Wahia khassatun li milkil yamin, dan al-istibra' ini khusus bagi hamba. Khusus bagi siapa? Bagi hamba. Wa ammal 'iddah, adapun 'iddah maka ianya untuk isteri. Jadi ada pergi ke Umi kejap. Sini duduk Abi ya. Sini. Wa amal 'iddah fahiya lizawjah. Adapun 'iddah maka ianya untuk zaujah. Jadi kita faham al-istibra' mengosongkan rahim cuma istilah itu untuk hamba. Adapun 'iddah maka untuk isteri. Sama ada isteri itu hamba ataupun merdeka. Boleh faham? Al-istibra' untuk seorang hamba yang bukan dikahwini. Adapun 'iddah untuk perempuan sama ada hamba ataupun orang yang merdeka. Syara'an, pada sudut syarak ialah tarabbusul amati muddatan bisababi huduthi milkil yamin au zawalihi au huduthi halit tamattu'i au rawmi tazwiji lima'rifati bara'ati rahimiha au lita'abudi. Pada sudut syarak, al-istibra' bermakna tarabbusul mar'ah, tarabbusul amah. Seorang hamba perempuan menunggu, bersabar muddatan, satu tempoh, bisababi hudusi milkil yamin, disebabkan berlakunya pemilikan hamba. Jadi bawah tu disebut asbabu wujubi al-istibra' arba'ah. Sebab-sebab wajibnya istibra' ada 4. Diambil daripada ta'arif ni lah. Jadi kita ulang syara'an, al-istibra' bermakna tarabbusul mar'ah atau tarabbusul amah muddatan bisababi hudusi milkil yamin. Seorang hamba wanita menunggu, bersabar untuk satu tempoh disebabkan berlakunya hudus milkil yamin, disebabkan berlakunya pemilikan hamba. Apa makna dia? Ai idza istahdatha sayyidu milkal yamin imma bisyira'in aw malakaha bihibatin aw nadhrin aw wasiyah. Saya tidak ada hamba, kemudian saya beli hamba, ataupun ada orang bagi hadiah kepada saya seorang hamba wanita. Ataupun ada orang bagi hadiah kepada saya disebabkan dia nazar untuk bagi hadiah hamba. Ataupun dia nazar kalau dia dapat sesuatu, kejayaan sesuatu, dia nak bagi hamba, maka dia bagi hamba kepada saya sebab apa yang dia nazarkan itu tercapai. Ataupun ada orang lain mewasiatkan kepada saya hamba. Ala kulli hal, saya daripada tidak ada hamba ada hamba, perolehi seorang hamba wanita. Okey. Dalam Islam, seorang tuan boleh bersama dengan hamba. Jadi sebelum seorang tuan bersama dengan hamba, hamba yang baru dibeli tersebut ataupun dimiliki dengan cara hadiah tersebut, hendaklah istibra'. Bersabar dalam satu tempoh yang kita akan sebutkan. Lepas dia selesai tempoh tu, barulah tuan dia boleh menyetubuhi dia, boleh bersama dengan dia. Begitu. Okey. Syar'an tarabbusul amati muddatan bisababi hudusi milkil yamin au zawalihi. Istibra' juga berlaku disebabkan zawal milkil yamin, hilangnya pemilikan hamba. Yang pertama,
istibrak berlaku disebabkan kita tidak ada hamba, seseorang tu baru jadi hamba kita. Yang kedua, dia hamba kita kemudian kita bebaskan dia. Tu maksud zawalu milkil yamin. Ka'an kanat indahu amatan fa'ataqaha aw mata sayyiduha anha. Saya ada hamba, saya bebaskan dia. Hamba tu kena istibrak sebab dia dibebaskan oleh saya. Jadi dia hamba kemudian jadi merdeka, kena istibrak dulu. Wajib istibrak. Ataupun saya tuan kepada seorang hamba wanita, saya mati. Tak. Sebelum berpindah milik kepada ahli waris hamba tersebut, maka dia wajib istibrak. Itu sebab kedua kepada wajibnya al-istibrak. Syar'at tarabbusul amati muddatan bisababi hudusi milkil yamin aw zawalihi aw hudusi mihilit tamattu'. Ini sebab ketiga kepada wajibnya al-istibrak. Apa dia? Hudus hilit tamattu'. Berlakunya penghalalan bagi tamattu', mengambil kesedapan daripada tubuh si hamba tersebut. Ai idza kana tamatta'u sayyidiha biha muharraman thumma ai idza kana tamattu'u sayyidiha biha muharraman thumma sara halalan ka an kanat indahu amatan zawwajaha ala rajulin thumma talaqaha zawjuha aw mata anha fatarji'u ila sayyidi fatakunu halalan lah walakin la yajuzu lahu an yastamti'a biha hatta yastabri'aha. Jadi sebab yang ketiga mewajibkan seorang hamba wanita istibrak ialah hudus hilit tamattu'. Berlakunya halal, berlakunya penghalalan untuk disentuh, untuk disetubuhi. Dan sebelum itu hukumnya haram. Contoh, saya ada seorang hamba wanita lah. Tak. Hamba wanita tersebut saya kahwinkan dengan Ali. Dengan siapa? Dengan Ali. Kemudian Ali talak wanita tersebut. Tak. Ataupun Ali mati. Jadi hamba tersebut, bila mana dia itu menjadi isteri kepada Ali, tak, maka haram bagi saya menyentuh si hamba tersebut sebab dia itu isteri orang lain. Dia isteri orang lain, dalam masa sama dia itu hamba saya. Ala kulli hal dia itu isteri orang lain, saya tak boleh nak sentuh dia. Dia hanya boleh bekerja bawah saya, sapu rumah saya, tak, basuh baju, basuh tandas, masak dan sebagainya. Tapi saya nak menyentuh dia tidak boleh. Okey. Bila mana Ali menceraikan dia, tak, maka saya kembali halal untuk menyentuh dia, untuk dukhul dengan dia, begitu. Jadi asalnya haram, kemudian berlaku halal balik kepada si tuan. Begitu juga lah gambaran yang sama kalau tuan mati. Bukan tuan mati, suami mati. Jadi Ali tadi tu, masa dia hidup, saya tak bolehlah nak bersama dengan isteri dia tu walaupun hamba saya. Tapi bila Ali mati, maka isteri dia tu kembali kepada saya, dan saya boleh bersama dengan si wanita tersebut, si hamba tersebut, tapi dengan syarat hamba itu mesti istibrak dahulu, wajib istibrak dahulu. Supaya apa? Supaya rahim dia kosong daripada benih Ali. Supaya rahim dia kosong daripada benih Ali. Begitu. Itulah tujuan istibrak ni. Nak bagi tidak bercampur benih. Seperti mana al-iddah. Kita nak hindarkan daripada ikhtilatu al-ma'ain. Bercampurnya dua air. Yang keempat. Okey, kita baca. Tarabbusul amati muddatan bisababi hudusi milkil yamin aw zawalihi aw hudusi halit tamattu'i aw rawmi tazwij. Sebab yang keempat yang mewajibkan al-istibrak ialah raumut tazwij. Apa raum? Raum ni maksud dia kehendak. Nak kahwin, nak mengahwinkan. Ka'an kana 'inda sayyidi amatan aw amatun fa arada an yuzawwijaha fala yajuzu an yatazawwajaha hatta yastabri'aha. Sebentar. Aura mutazwij.
Sebentar ya. Sebentar. Betul-betul. Takut salah faham je. Jadi sebab keempat yang mewajibkan al-istibra' ialah raumut tazwij. Contohnya ialah saya ada seorang hamba wanita dan saya nak kahwinkan dia dengan orang lain. Saya ada hamba wanita, saya nak kahwinkan hamba tersebut dengan si Abu. Dengan si Abu. Okey, sebelum saya kahwinkan dia, saya mesti mengistibrakkan dia dahulu. Mesti hamba tersebut tunggu satu tempoh. Tak. Kemudian barulah boleh berkahwin dengan si Abu. Barulah boleh saya kahwinkan dengan si Abu. Jadi sebab yang keempat yang mewajibkan al-istibra' ialah raumut tazwij. Berkehendak untuk mengahwinkan seorang hamba dengan orang lain. Jadi saya ada seorang hamba, saya nak kahwinkan dia dengan orang lain. Sebelum saya kahwinkan dia dengan orang lain, saya kena istibrakkan dia dahulu. Saya kena pastikan dahulu rahim dia kosong daripada benih mana-mana lelaki. Tu benih tuan lah. Itu cerita dia. Okey. Jadi dalam ta'rif disebut tarabbusul amati muddatan bisababi hudusi milkil yamin. Au zawalihi au hudusi haili tamattu'i au raumi tazwij. Itu empat sebab kenapa wajibnya al-istibra' bagi seorang hamba. Apa hikmah bagi al-istibra'? Lima'rifati bara'ati rahimiha. Untuk kita ketahui kosongnya rahim perempuan tersebut. Untuk kita tahu rahim dia telah kosong daripada benih lelaki lah lama. Maknanya seperti iddah lah. Hikmahnya seperti iddah. وذلك كأن اشترى شخص أمة فيجب الاستبراء على المشتري خوفا من أن يكون لها حمل من البائع. Seorang laki beli hamba. Maka laki tu sebelum bersama dengan hamba tersebut mesti istibrakkan dulu hamba tersebut. Sebab apa? Boleh jadi hamba itu tak pernah disetubuhi oleh si penjual. Jadi dibimbangi ada ikhtilatu al-ma'ain, bercampurnya dua air mani, iaitu air mani penjual dan juga air mani siapa nama pembeli. Jadi bila dapat anak tak tahu anak siapa dia tu. Boleh jadi anak penjual. Tak, sebab lekat dulu dengan penjual, lepas tu disetubuhi pula dengan pembeli. Disetubuhi pula oleh pembeli. Bila pembeli menyetubuhi hamba tersebut, tak boleh jadi dia sangka air mani melekat dalam rahim perempuan tersebut, maka anak tu anak dia. Dah air seli keliru anak siapa, sedangkan tu anak apa? Anak al-ba'i'. Maknanya benih dah lekat ketika mana bersama dengan ba'i' lagi. Jadi nak tahu nak Islam mewajibkan al-istibra'. Sekarang tak ada dalam hambanya. Tak, cuma ni cerita. Kisah pernah berlaku dalam sejarah kita. Sistem perhambaan. Dan kita tak naklah benda tu kembali. Walaupun kadang orang fikir, sedap ada hamba Ustaz. Sedap lah kalau kamu bukan hamba. Kalau kamu hamba lagu mana? Tak. Sedap tu kalau kita tuan, dia hamba. Kalau kamu tu hamba. Kalau kita jadi hamba, sedap. Tu. Kalau kita nak fikir jauh lagi, kalau adik-beradik kita jadi hamba, tak, na'udzubillah. Mak ayah kita jadi hamba, na'udzubillah. Kita fikir bahagian sedap je, memanglah sedap. Bahagian tu memang sedap. Boleh bersama dengan hamba tu, tapi bahagian-bahagian lain kena fikir juga. Okey, jadi selesai kat situ lah. Okey. Itu hikmah pertama bagi al-istibra'. Hikmah kedua bagi al-istibra' ialah lita'abbudi. Kerana apa? Untuk semata-mata menyembah dan taat kepada perintah Allah Ta'ala. Wadzalika bi an tahaqqaqna bara'ata rahimiha fayajibu al-istibra'u lita'abbud. Wa suratuhu ka'an ishtara amatan min imra'atin aw sabiyyin aw kana al-ba'i'u istibra'aha qabla an yabi'aha fahuna yajibu alaihi al-istibra'u lita'abbud. Apakah gambaran
bagi wajib istibrak sedangkan kita dah yakin dah rahim perempuan tu kosong daripada mana-mana benih. Gambarannya ialah saya beli hamba daripada seorang wanita. Saya membeli hamba wanita daripada seorang tuan. Tuan tu juga seorang wanita. Jadi ada tak unsur bercampurnya benih? Tidak adalah, sebab wanita dengan wanita mana boleh bersetubuh. Tak. Jadi bila saya beli, confirm perempuan tu, hamba tu, rahimnya tidak ada benih orang lain. Cuma wajib juga istibrak kerana ta'abud. Kerana ta'abud satu perintah daripada Allah Ta'ala. Ataupun saya beli hamba daripada budak kecil. Saya beli hamba daripada budak kecil. Ataupun saya beli daripada orang yang besar. Tak, lelaki umur 30-40. Cuma lelaki tu sebelum dia jual kepada saya, dia istibrak dulu dah hamba tu. Jadi bila dia istibrak dulu hamba tu sebelum dia jual, rahim perempuan tu kosong dah lah. Jadi saya beli dalam keadaan rahim dia dah kosong. Bila sampai kepada saya hamba tu, saya juga wajib istibrakkan dia. Maknanya 2 kali istibrak kawan tu, hamba tersebut. Tak? Sebab apa wajib tu? Sebab kita percayalah Allah Ta'ala tu Tuhan. Jadi apa-apa perintah saja kita terima. Hadir kita terima. Walaupun kita tidak tahu hikmah. Walaupun kita tidak tahu apakah kelebihan kita buat perkara tu. Tak? Sebab tu pentingnya mengaji ilmu at-tauhid. Selesai kat situ. Jadi hikmah kepada istibrak 2, iaitu untuk tahunya, untuk kita tahu yakin kosongnya rahim, dan juga untuk ta'abud. Okey. Kaifiyatu al-istibrak ay muddatuhu. Kemudian pukul 7.10 dan lah. Kita masuk pula tentang cara-cara al-istibrak. Kita ni ringkas aja. Tapi untuk asas tu insya-Allah. Cara-cara untuk istibrak, iaitu muddah tempoh istibrak. Maknanya macam iddah lah. Iddah wanita mati suami, kita sebut kena iddah 4 bulan 10 hari. Tak? Perempuan menopause, perempuan yang tidak ada haid, iddah 3 bulan. Kat sini pun kena ada iddah juga, yang dipanggil sebagai al-istibrak. Sebab apa? Sebab ianya hamba, seorang hamba. Okey, yang pertama lil hamil. Perempuan hamba tersebut, hamba perempuan tersebut ialah seorang yang sedang hamil. Maka habis tempoh istibraknya ialah dengan biwad'il hamli walau kana min zina, dengan cara beranak walaupun anak itu anak zina. Dia rasanya lain sikit daripada ba'iddah tak? Boleh rujuk baliklah perbezaan tu. Jadi saya beli seorang hamba. Kita sebut nama orang lain lah. Zaid ataupun Ali. Ali beli seorang hamba. Sebelum Ali bersama dengan hamba tersebut, tak, Ali kena istibrakkan hamba tersebut. Macam mana cara nak istibrakkan? Nak confirmkan rahim perempuan tersebut dah kosong daripada benih lelaki lama, tuan lama. Caranya ialah dengan istibrak lah. Macam mana nak istibrak? Tengok keadaan. Kalau perempuan tu hamil, maka dengan beranak. Bila dah beranak tu, bolehlah si Ali bersama dengan perempuan tersebut. Yang kedua, lil haili. Kalau hamba perempuan tersebut tidak hamil, maka kita bahagikan kepada 2 bahagian. Yang pertama, idza kanat min zawatil haid fatastabri bi haidatin kamilatin falau malakaha wa hiya haidun fala yuhsabu hatta tahidha haidatan thaniyatan fa idza tahurat halat lahu wa hasala al-istibrak. Kalau perempuan itu, hamba perempuan tersebut hail ni maknanya apa dia? Tidak hamil lah. Maka kita sebut tadi terbagi pada 2 bahagian. Yang pertama ialah perempuan tu jenis datang darah haid lagi. Kita beli seorang hamba tu sedang ataupun masih ada darah haid. Maknanya perempuan yang masih kedatangan haid. Maka ketika itu, cara nak istibrakkan perempuan tersebut ialah dengan datangnya sekali haid. Mana kita beli dalam keadaan dia tu suci. Kita nak bersama dengan dia boleh? Tak boleh, haram. Lepas tu nak buat lagu mana? Tunggu dia haid. Lepas habis haid, sekali haid, sempurna sekali haid tu, suci balik. Suci balik kali kedua tu, kamu boleh bersama dengan dia.
Macam mana pula kalau kita beli dia dalam keadaan dia tu sedang haid? Kita beli dia sedang haid waktu tu. Maka cara dia ialah tunggu habis haid tu. Tak. Lepas tu tunggu suci. Lepas tu datang haid sekali lagi. Bila datang haid sekali lagi tu, datang suci. Lepas tu barulah kita boleh bersama dengan dia. Jadi ada dua keadaan. Kalau kita beli dia dalam keadaan dia tu suci, maka bila datang sekali haid, habis haid tu, suci kembali, kita boleh bersama dengan dia dah. Kalau kita beli dia dalam keadaan dia tu sedang haid, maka habiskan haid tu dulu. Lepas tu suci sekali, datang haid sekali lagi, sempurna haid tersebut, masuk suci yang baru, barulah kita boleh bersama dengan dia. Begitu cerita dia. Seronok mengajar ni. Dia ada orang yang, bukan saya lah, Masya Habib Ahmad Al-Maqdi katanya kalau tak mengajar jadi pening. Rasa macam nak gila kalau sehari tak mengajar ataupun seminggu tak mengajar. Dia beritahu perkara ni kepada kami ketika mana sedang imtihan di Azhar, biasa 2 minggu, 3 minggu. Jadi waktu tu tidak mengajar lah, sebab bagi peluang kepada anak murid untuk revision, study, ulang kaji. Tak. Jadi kawan tu tak berapa nak segar molek lah. Kerana apa? Sebab tabiat memang sok mau mengajar. Jadi ada orang dengan mengajar tu dia lepas segala-galanya. Rasa tension, rasa marah, rasa tu lepas dengan cara mengajar. Tapi nak dapat dengan nikmat seperti itu mesti dengan paksaan dahululah. Pada permulaannya. Paksa diri. Akhir sekali Allah Ta'ala akan campurkan rasa seronok dalam mengajar, dalam mendidik dan sebagainya. Cuma itulah. Guru hari ni kadang-kadang lebih kepada filing tu. Benda tu penting. Tapi jangan sampai terganggulah tujuan utama kepada pembentukan akhlak dan juga ilmu seorang pelajar. Tak? Tu. Pentinglah benda tu. Tak ada masalah. Cuma kadang-kadang bila terlampau banyak, terutama ilmu turas, tak? Kita ni sebelum mengajar nak baca dulu. Contohlah tahun depan kita mengajar pelajar Al-Yaqutun Nafis. Kita tak masuk kelas lah. Selalu mengajar. Tak tentu hala lagu tu. Tak. Kita baca dulu Mu'nisul Jalis paling tidak pun. Syarah kepada Al-Yaqutun Nafis. Tahun berikutnya kita nak ajar Syarah Ibn Qasim. Paling tidak Hasyiah Bajuri tu ditalaah dulu sebelum mengajar. Tahun berikutnya Umdatus Salik. Adalah syarah-syarah dia, Fathul Ilahil Malik ke apa. Kita baca dulu sebelum mengajar. Boleh pengajaran tu kemas. Tak. Jadi itulah benda tu tidak ada masalah. Cuma kalau terlampau rigid, sampai proses pengajaran menjadi terbantut, guru tidak dapat sedia dengan baik, itu saya rasa kurang sesuai lah. Okey, tak. Dan sebenarnya kemenjadian seorang pelajar, kemenjadian masyarakat berubah dengan baik tu bukan kerana teknologi, bukan kerana penyampaian, penceramah, bukan kerana kelakarnya penceramah, tidak. Adalah faktor sikit je lah. Ada faktor tu, benda tu memainkan faktor juga. Cuma tidak terlalu luas, tidak terlalu banyak. Faktor yang paling penting ialah hubungan penceramah dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita tengok ulama'-ulama' dulu, kadang cakap pun tak berapa nak kemas, tak. Tapi hasil dia, kesan dia kita boleh tengok pada masyarakat. Hari ni ramai penceramah, tapi kesannya kita tak berapa nak nampak pada masyarakat kita. Yang saya beritahu ni, itu ialah pandangan Syekh Al-Buti lah. Dia sebut hari ni penceramah terlalu ramai. Cuba kamu tengok apa yang hasil yang kita dapat pada masyarakat kita disebabkan ramainya penceramah. Tidak banyak lah, sikit sahaja. Sebab rata-rata penceramah datang mengajar tu nak beritahu dia tu pandai, lepas tu nak beritahu dia ceramah sedap, lepas tu ramai yang like status dia, kemudian live dia tu ramai yang share, begitulah. Jadi tujuan tu ialah kerana nak memuaskan nafsu sendiri, bukan untuk mencari hidayah Allah kepada masyarakat setempat. Itu kita sama-sama tafakkur lah, ambil peringatan. Okey, yang kedua, perempuan yang kedua ialah idza kanat min zawatil ashhur. Kalau perempuan tu jenis menopause, yang tidak datang dah darah haid, ataupun budak kecil yang belum datang darah haid. Tak. Okey. Jadi kita beli hamba
yang dah menopause. Tak. Ataupun hamba yang kecil lagi, yang belum datang darah haid lagi. Maka sebelum kita bersama dengan dia, mestilah kita istibrakkan dia selama sebulan. Selama sebulan. Bila habis sebulan, ikut bulan Islam, tak, barulah boleh didukhulkan, barulah boleh bersama dengan hamba yang baru kita beli tersebutlah. Okey. Selesai. Hukmu al-istimta'i asna'a al-istibra'. Jadi seterusnya dibincangkan hukum mengambil kesedapan daripada seorang wanita, hukum berseronok lah dengan seorang wanita ketika mana sedang al-istibra'. Ali, dia beli seorang hamba yang masih ada darah haid. Jadi kita sebut mesti hamba tu berlalu satu haid, barulah si Ali boleh bersama dengan perempuan tu. Okey, ketika mana sedang istibra' tu, Ali pergi raba-raba, pegang sana, pegang sini, tak? Boleh ke tidak? La yajuzu an yastamti'a biha abada. Tidak boleh, tidak harus. Nak sentuh-sentuh pun tak boleh, nak bersetubuh pun tak boleh. Wa yajuzu lahu an yastakhdimaha fi syughliha. Tapi nak suruh dia buat kerja boleh. Suruh basuh baju, suruh masak, suruh kemas rumah, sapu-sampah, tidak ada masalah. Yang tidak boleh istimta', ambil kesedapan walaupun dengan cara menyentuh di bahagian tubuh. Kalau bersetubuh lebih-lebih lagi tidak boleh. Illal masbiyah. Fahuna, kecuali kalau hamba yang jenis masbiyah. Masbiyah ni maknanya harta rampasan perang lah. Kita pergi perang, tak? Bila kita pergi perang, harta ghanimah. Harta ghanimah tu, bila kita pergi perang, perempuan daripada golongan kufar, tak? Menjadi tawanan kita. Menjadi hamba kita lah. Sebab kita tawan dia. Ketika itu nak istimta' daripada mereka, tak? Ketika mana al-istibra' tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kecuali jangan setubuh sahaja. Jadi kesimpulan dia, perempuan dia ada dua. Perempuan yang ditawan, perempuan yang tidak ditawan. Kalau hamba tu tidak ditawan, maka tak boleh nak sentuh langsung. Tak boleh nak setubuh pun tak boleh. Ketika mana apa? Sedang istibra'. Tapi kalau perempuan tu perempuan tawanan, tak, al-masbiyah tadi tu, maka nak sentuh-sentuh boleh. Nak cium-cium boleh. Nak cuma tak boleh nak bersetubuh sahaja. Begitu. Kama qala sahibu safati zubat, in yatra milku amatin fayahrumu alaihi al-istimta'u bal yastakhdimu wa halla ghairu al-wat'i min dhi sabyi aw halaka as-sayyidu ba'da al-wat'i qabla zawajiha biwad'il hamili law min zinan wa haidatin lil haili. Hukum al-istibra' taratan yakunu wajiban wa taratan yakunu sunnatan. Hukum istibra'. Hukum istibra' tadi kita sebut dah 4 gambaran wajib istibra'. Sekarang ni Syekh sebut pula hukum istibra' ni ada 2. Pertama wajib, yang kedua sunat. Wajib pada 4 gambaran. Yang pertama, intiqalul amah min hurriyatin ila riqqin kal masbiyah. Berpindahnya seorang wanita daripada kemerdekaan kepada penghambaan. Contohnya, perempuan yang ditawan. Kita berperang, tak, perempuan-perempuan kafir itu orang yang merdeka, tapi bila ditawan mereka menjadi hamba. Tu masbiyah, perempuan yang ditawan. Perempuan tersebut wajib al-istibra' sebelum disetubuhi oleh lelaki baru, pemilik baru, tuan baru. Yang kedua, intiqalul amati min riqqin ila hurriyatin kal antiqah. Yang kedua ialah perpindahan seorang hamba wanita daripada perhambaan kepada kemerdekaan. Tadilah kita dah sebut. Saya ada seorang hamba, kemudian saya bebaskan dia. Saya bebaskan dia. Perempuan tu wajib istibra'. Apa alasan dia wajib istibra'? Sebab dia berpindah daripada perhambaan kepada kemerdekaan. Jadi bila berpindah daripada perhambaan kepada kemerdekaan juga mewajibkan al-istibra'. Yang ketiga, intiqalul amati min riqqin ila hurriyatin kal mushtarah.
Yang ketiga ialah perpindahan seorang wanita daripada perhambaan kepada kemerdekaan. Kepada kemerdekaan. Sabar. Sabar. Intiqal al-amah min hurriyah ila riq. Okey. Intiqal al-amah min riqin ila hurriyah. Okey, betul. Intiqal al-amah min riqin ila hurriyah kal mushtarah. Yang ketiga ni macam salah ni tulis ni. Intiqal al-amah min riqin ila hurriyah. Itu bukan yang kedua. Jadi yang ketiga ni rasanya salah apa orang panggil? Salah khata' matba'i lah. Yang tepatnya bukan intiqalul amah min riqin ila hurriyah. Sebab itu perkara yang sama pada perkara yang kedua. Kat sini nombor 3 ni ialah intiqalul amah min riqin ila riqin. Berpindahnya seorang wanita daripada hamba kepada hamba. Mana daripada perhambaan kepada perhambaan yang lain. Seperti mushtarah, seperti perempuan yang kita beli. Jadi bila perempuan tu bersama Ali tuan dia, dia tu hamba kepada Ali. Hamba lah. Kita beli perempuan tu daripada Ali. Bila kita beli hamba tu, adakah jadi merdeka? Tidak, kekal hamba. Tak. Jadi perempuan tersebut berpindah daripada perhambaan orang lain kepada perhambaan tuan yang baru. Dia berpindah tuan. Seperti mushtarah, seperti perempuan yang dia beli tadi. Ketika itu juga wajib istibra'. Jadi yang ketiga ialah perempuan tu asalnya milik orang lain, kemudian kita beli jadi milik kita. Wajib al-istibra'. Wajib apa? Al-istibra'. Yang keempat, intiqalul amati bitajaddudi hilil wat'i ka'an tazawwajaha sayyiduha thumma talaqaha fahuna halat li sayyidiha bi syarti al-istibra'. Yang keempat, tempat yang wajib al-istibra' ialah berpindahnya seorang wanita, iaitu seorang hamba, dengan tajaddud, pembaharuan penghalalan bersetubuh. Maknanya apa dia? Saya ada seorang hamba, dia halal lah bagi saya sebab hamba saya. Kemudian saya kahwinkan dengan orang lain. Bila saya kahwinkan dengan orang lain, dia jadi isteri orang. Tadi halal bagi saya, sekarang haram bagi saya sebab ada isteri orang, walaupun dia hamba saya lagi. Kemudian hamba saya tu dicerai oleh suami dia. Bila dicerai, hamba tu kembali kepada saya, halal bagi saya. Jadi asalnya halal, kemudian haram, kemudian halal balik. Cuma nak halal balik itu, tak mesti perempuan tu istibra' dulu. Sebab apa? Bimbang dalam rahim dia ada benih lelaki lah lama. Begitu cerita dia. Wa sunnatun fi suratin wahidah idza ishtara zawjatahu al-amah. Tu. Hukum seterusnya ialah hukum sunat istibra'. Jadi 4 perkara tadi tu, itu hukum wajib al-istibra'. Hukum wajib al-istibra'. Ada 4 gambaran. Pertama, berpindahnya wanita daripada kemerdekaan kepada perhambaan, seperti wanita yang ditawan. Kedua, berpindahnya wanita daripada perhambaan kepada kemerdekaan, seperti hamba yang kita bebaskan. Yang ketiga, berpindahnya seorang wanita daripada perhambaan orang lain kepada perhambaan tuan yang baru, dan seperti wanita yang dibeli. Yang keempat, berlakunya proses halal, kemudian haram, kemudian halal balik. Disebabkan kita kahwinkan dia dengan orang lain, kemudian kita tuan dia tu mati ataupun tuan tu menceraikan dia, maka kembali balik perempuan tu, hamba tu kepada kita, maka jadi halal balik. 4 tu hukumnya wajib al-istibra'. Sunat istibra' pada satu gambaran, iaitu kalau kita membeli hamba kita yang kalau kita membeli isteri kita yang hamba. Apa gambaran dia? Macam ni cerita dia. Saya ada seorang hamba. Tak. Hamba saya tu, saya
kahwin kat siapa? Idza ishtara zawjatahu al-amah. Kalau seseorang tu beli isterinya yang hamba. Gambaran macam mana? Gambarannya seperti ini. Kita sebut Ali. Ali berkahwin dengan seorang hamba. Ali berkahwin dengan seorang hamba. Isteri Ali tersebut merupakan hamba kepada Zaid. Jadi wanita tersebut isteri kepada Ali, dalam masa sama dia tu hamba kepada Zaid. Okey, satu ketika, satu hari, Zaid iaitu tuan kepada hamba tu jual hamba tersebut di pasar hamba dengan harga tertentulah. Jadi si Ali ni berjalan di pasar tersebut dan dia melihat isterinya sedang dijual. Isterinya sedang dijual. Sebab hamba boleh dijual lah. Maka Ali pergi ke kawasan tersebut dan dia membeli isterinya yang dijual. Bila dia beli isterinya tu, maka isteri dia tu jadi hamba dia. Cuma kita sebut sebelum ni katil ataupun tilam perhambaan dengan tilam perkahwinan tak boleh duduk sekali. Bila bergabung dalam satu masa yang sama, mesti terangkat salah satu. Yang terangkat ialah perkahwinan. Jadi bila si Ali membeli isterinya di pasar, dah automatik isterinya tu jadi hamba dia. Bila isterinya tu jadi hamba dia, perkahwinan terus tercancel, terfasah. Boleh? Kalau nak kembali menjadi suami isteri, kena kahwin lah. Kena kahwin, Ala kulli hal, bila mana si Ali membeli isterinya tu, si Ali nak bersama dengan hamba dia lah. Isteri dia tu. Isteri dia yang sekarang dia dah jadi hamba dia. Ali nak bersama dengan hamba dia tu. Boleh ke tidak? Kita sebut boleh. Cuma sunat istibra'. Sunat apa? Istibra'. Sebab apa kita kata sunat tak wajib? Sebab rahim perempuan tersebut, rahim hamba tersebut tidak bercampur benih dengan benih siapa-siapa. Kecuali benih si Ali sahaja. Sebab ketika mana hamba tu masih menjadi hamba Zaid, Zaid tak boleh bersama dengan perempuan tu. Sebab hamba tu merupakan isteri orang lain. Walaupun hamba bagi Zaid. Jadi rahim perempuan tersebut tidak bercampur benih antara Zaid dengan Ali. Maka bila Ali beli isteri dia, Ali hanya sunat untuk istibrakkan isteri dia. Maknanya kalau kau beli-beli itu terus nak bersama, terus nak bersetubuh, tidak ada isu, tidak ada masalah. Kerana tidak ada pun unsur pencampuran dua benih, dua air. Kama qala sahibu Safwati Zubat. Wastabri dha ashhurin bishahri wandub li syaril irsi an yastabri. Maknanya apa? Dan istibraklah perempuan-perempuan yang iddahnya dengan bulan, sama ada sebab kecil ataupun sebab menopause. Istibraklah dengan sebulan penuh. Wandub, dan disunatkan bagi seorang yang membeli isterinya untuk mengistibrakkan isterinya. Tidak wajib. Okey, kemudian insya-Allah pada kuliah majlis akan datang kita akan masuk bab baru yang agak panjang lah. Bab ar-radha'. Bab ar-radha' iaitu bab susuan. Bab susuan. Bab ni mungkin agak penting lah pada hari ini. Semalam pun baru kita terima satu soalan daripada kawan kita, kawan wanita kita, bertanya tentang bab susuan. Apa soalan dia? Kalau wanita tersebut masih belum berkahwin, tapi ada susu dengan cara ubat. Maknanya dia makan ubat, akhir sekali ada susu kat badan dia. Kemudian dia menyusukan seorang baby yang masih belum cukup umur. Adakah baby tersebut menjadi anak susuannya? Kita sebut dalam mazhab Syafi'i,
memang budak tersebut akan jadi anak susuan kepada ibu yang menyusukan dia, sekalipun ibu tu dara. Tapi ayah susuan tak ada lah. Ayah susuan tak ada sebab perempuan tu belum kahwin. Tak. Jadi bab tu agak-agak penting dan agak panjang. Jadi kita tinggal bab rada', bab nafaqah, kemudian bab hadanah, kemudian khatamlah kitab. InsyaAllah kita akan baca dulu kitab Mu'nisul Jalis Syarah Al-Yaqutin Nafis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.